Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Wow, wow. Apa sudah jadi sekarang nih guys? Macam aku baru mau tidur sebenarnya, pasal aku baru balik dari kerja. Lepas tu uh, aku dapat satu berita yang cukup mengejutkan, di mana ini adalah anak buah aku sendiri yang bagi cerita ni, di mana satu perkongsian yang diberikan oleh Pak Tesu di Instagram story dia mengatakan mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen Sabah FC lah. Obviously di sini tentang apa treatment yang diberikan kepada Pak Tesu terhadap beliau yang melibatkan status beliau bersama Sabah FC, dan di mana Pak Tesu di sini berkongsi kekecewaan beliau lah terhadap treatment yang telah diberikan kepada beliau mengenai sekali lagi status kontrak beliau bersama Sabah FC. Aku bagi perkongsian status tersebut, gambar kamu boleh baca sendiri apa yang telah dikatakan oleh Pak Tisu. Aku believe ramai kamu pun telah mengupdatekan diri kamu, telah mendapat perkongsian ni, dan anda semua telah sendiri membaca perkongsian daripada Pak Tisu ni sehingga habis. Pada mulanya aku melihat perkongsian daripada Sabah Football Club Facebook page mengenai ucapan terima kasih mereka. Ada beberapa muka yang terdapat di situ. So aku ingin bercerita mengenai dua benda ni lah. Sebenarnya aku geram. Aku rasa kenapa macam ni. This is not a good way to settle things. Unprofessional, aku boleh katakan macam tu. Wih, geram aku sekarang ni. Tapi kena ingat juga, ini adalah baru daripada sebelah pihak. Aku ingin mendengar cerita daripada sebelah pihak lagi. Aku mau tengok apa respon diorang mengenai apa yang dikongsikan oleh Pak Tisu ni. Baru aku sendiri akan membuat aku punya conclusion terakhir lah. So mungkin sekiranya manajemen Sabah FC ada mengeluarkan statement mereka sendiri mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Tisu ni, there's gonna be another part of this video. Lebih kurang macam tu lah. So kamu tunggu video tu sekiranya ada apa-apa statement sendiri yang dikeluarkan oleh manajemen Sabah FC mengenai apa yang telah didakwa oleh Pak Tisu ni. Woi, gila, sakit hati aku tahu. Okay, first of all aku mau bercerita mengenai ucapan thank you daripada Sabah FC. Ada beberapa wajah di situ. Seperti mana kita tahu, Pak Tisu, Sadil, Telmo, Stambo, Minko memang akan meninggalkan Sabah FC. Itu kita memang sudah sedia maklum benda tu. Dan kita juga memang sudah sedia maklum sebenarnya dikeluarkan oleh manajemen Sabah FC yang mereka akan menggunakan kebanyakan anak muda, anak jati Sabah untuk preparation squad Sabah FC bagi saingan Liga Super yang akan datang. Jadi aku menganggarkan senior player Sabah FC, anak muda, anak jati Sabah FC yang telah lama bersama Sabah FC akan terus dikekalkan. Tapi aku quite surprised bila nama-nama seperti, minta maaf kalau aku ada tertinggal, seperti Hamran Peter, Syahrizan Saidin, Ramzi Mustaqim, Nurizan Isa, Umaring Bacho, Hanafi Tokyo tidak disambung kontrak atau mereka membuat keputusan untuk tidak meletakkan mereka di dalam skuad Sabah FC bagi saingan Liga Super yang akan datang. Itu yang dikatakan oleh mereka di sini adalah merupakan satu pengguguran pemain anak jati tempatan yang terbesar yang pernah aku tengok lah, aku boleh katakan begitu. Dan bagi aku ini merupakan satu kesilapan yang besar, kerana aku berpendapat mereka yang nama-nama aku sebut ni sepatutnya terus kekal di dalam skuad utama atau senior squad Sabah FC bagi saingan Liga Super yang akan datang, kerana mereka mempunyai pengalaman untuk beraksi di saingan Liga Super walaupun tidak pernah turun seberapa banyak perlawanan yang diinginkan. Tapi aku katakan sekali lagi, mereka mempunyai pengalaman di saingan Liga Super. Mereka ni patut dikekalkan bersama Sabah FC untuk membimbing anak-anak muda, anak-anak jati yang bakal diletakkan di dalam skuad Sabah FC ni. Kerana jika tiada individu tersebut, siapa yang perlu player-player baru ni lihat? Siapa yang perlu player-player baru ni
mencontohi, mereka belajar di situ. Aku tahu kita akan membawa masuk 6 pemain import terbaru, tapi kena ingatkan walaupun mereka pemain import, mereka tidak mempunyai pengalaman untuk beraksi di saingan Liga Super. Mereka juga tidak mempunyai pengalaman untuk bagaimana, ini pendapat aku lagi bagaimana untuk mendidik budak-budak ni, kerana mereka pun bukan semuanya macam umur dalam 30, 28. Kebanyakan yang aku share pada video kamu sebelum ni berumur 25 tahun ke bawah. Mereka pun masih belajar juga. Aku nak sangka benda ni berlaku, dan aku nak sangka benda ni keputusan sedemikian boleh diambil oleh mereka, dan aku cukup kecewa. Aku tapi again, sekali lagi terlalu awal untuk aku katakanlah benda ni. Apa yang aku katakan sekarang ni adalah luahan aku pada masa ni. Pada masa ni sebaik saja aku mendapat melihat berita ni. Okey, seterusnya adalah mengenai Pak Tisu. Kekecewaan beliau terhadap apa yang telah dijanjikan oleh orang-orang atasan Sabah FC, yang mereka mengatakan mereka akan bertemu Pak Tisu pada bulan Januari lalu untuk berbincang mengenai masa depan beliau bersama Sabah FC. Tapi daripada Januari sampailah ke pemergian Pak Tisu katakan sini tidak ada sebarang jawapan yang muktamad diberikan kepada Pak Tisu. Apa yang dikatakan mereka adalah nanti kita jumpa. Pak Tisu pun kerana terlalu sayang dengan kelab ni terus stay dan tidak berniat untuk mencari kelab lain. Tapi akhirnya telah mendapat satu kabar berita dan juga keputusan yang betul-betul tidak profesional dalam pandangan mata aku, dan this is not the way patut Pak Tisu diberikanlah. This is not the way we treat Pak Tisu. Itu cuba aku maksudkan di sini. Dia macam macam bola sepak sekolah-sekolah bah. Lebih kurang macam tu. Sabah FC ni adalah klub profesional yang bermain di Liga Super. Aku believe siapa-siapa yang di dalam management ni pun orangnya profesional, mempunyai pengalaman yang cukup bagus, handle manusia. Jadi aku believe mereka mampu untuk melakukan benda sedemikian. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Tisu ni adalah di sebalik benda-benda yang aku katakan tadi, kerana the way Pak Tisu dihandle bagi aku begitu kebudak-budakan lah. Aku boleh katakan begitu. Kerana dua individu ni, maksud aku orang atasan dan juga Pak Tisu ni adalah dua individu yang profesional. So sekiranya tidak mau, cakap saya tidak mau. Bukan susah. Pak Tisu bukannya mau buat apa-apa pun. Pak Tisu tu pemain bola sepak. Dia tu berkelana. Dia tahulah apa mau buat dengan karier dia. Tapi apa yang paling penting di sini adalah untuk diberitahu lebih awal agar Pak Tisu boleh merancang karier beliau di dalam bola sepak ni lebih awal. Tapi semua yang diberikan ni oleh Pak Tisu ni last minute, benda-benda last minute. Kalau macam aku boleh orang macam tu, kita jadi kelang kabut guys. Macam kita pun terus alamak, rupanya aku tiada kontrak sudah sama Sabah FC. Tapi before this aku ada 5 klub ada offer aku, tapi aku dah mau ambil offer tu pasal aku masih menunggu Sabah FC. Lebih kurang macam tu. Pasal kalau diberitahu lebih awal, mungkin Pak Tisu sudah boleh pergi ke klub lain, tak perlu risau lagi mengenai periuk nasi beliau. So ini lebih kurang itulah apa yang kekecewaan yang dikeluarkan oleh Pak Tisu daripada perkongsian yang telah diberikan ni. Tapi sekali lagi aku katakan benda ni masih awal guys. Aku tidak, apa yang aku katakan luahkan sekarang ni adalah berdasarkan sekarang punya perasaan, sekarang punya reaction. Sebenarnya aku katakan kepada anda, aku masih lagi ingin menunggu apa statement yang dikeluarkan oleh manajemen Sabah FC mengenai dua situasi ni. Mungkin apa yang bakal mereka katakan boleh meyakinkan aku untuk perancangan Sabah FC ni. Dan sekali lagi, the way they treat Pak Tisu ni mungkin ada reason dia kenapa keputusan sedemikian dilakukan. So di situ again aku katakan aku akan membuat part 2 of this video sekiranya benda tu adalah. So di sana mungkin aku akan memberikan kamu pendapat yang berbeza mengenai situasi. That's why kenapa aku cakap guys, aku ni bukan jenis
player FC, bukan coach FC, bukan manajemen FC. Aku Sabah FC. Aku mau yang terbaik untuk klub Sabah FC ni. Tapi di atas apa kedua benda yang telah aku lihat ni, di atas apa yang telah dilakukan kepada Park Tisu ni, ia memalukan logo Sabah FC tu. Itu yang aku sebenarnya perhatikan. Dia memalukan logo Sabah FC. Jadi bagaimana pendapat anda mengenai situasi ni guys? Letakkannya di ruang komentar di bawah. Aku sebenarnya lebih suka kalau benda ni aku boleh nampak live reaction kamu. So aku bercadang mungkin tiap hujung minggu, hari Sabtu malam mungkin aku akan buat live di mana kita boleh berbincang secara spontan, secara freestyle mengenai apa-apa isu dalam Sabah FC ni. Sekiranya anda bersetuju untuk aku melakukan benda sedemikian, anda boleh letakkannya di ruang komentar di bawah. Saya bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum. Apa kamu buat nih?